Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Okey, kepada korang yang baru berkunjung ke channel aku ni, selamat datang ke channel Amsyad Risha. Dan kepada korang yang dah lama berkunjung ke channel aku ni, aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat. Semoga korang dimurahkan rezeki dan sihat selalu, amin. Okey, di video kali ni aku nak cerita kisah seram juga, iaitu kisah seram legenda di Malaysia yang popular era pada tahun 90-an. Okey, ke mana sahaja di pelosok dunia anda pergi, pasti setiap daripadanya mempunyai kisah-kisah legenda yang tersendiri. Dan salah satunya tentulah kisah legenda seram yang disebarkan dari turun-temurun. Okey, kisah-kisah legenda seram atau hantu kebiasaannya berasal daripada kisah benar yang berlaku lama dahulu, ataupun cerita asal yang ditokok tambah serta kisah-kisah rekaan yang hanya mahu menakutkan orang ramai. Okey, tak kisahlah sama ada ia kisah benar ataupun tidak. Kisah-kisah legenda ini dengan mudah dapat membuatkan anda berasa serang sejuk dan takut untuk pergi ke tandas dan pergi ke mana-mana. Okey, menunjukkan cerita yang aku ingin cerita ni, aku ada 3 kisah legenda seram di Malaysia yang paling popular pada zaman-zaman dahulu. Okey, kalau korang nak tahu apa 3 kisah seram tu, korang boleh tengok video ni sampai habis. Okey, yang pertama, kisah DJ radio dan pemanggil misteri. Okey, kisah legenda ini berkisahkan tentang seorang DJ radio Malaysia. Dia mempunyai rancangan lewat malam pada tahun 1990-an, di mana pendengar boleh menelefon untuk berkongsi cerita hantu. Okey, pada satu malam, seorang lelaki menelefon untuk berkongsi kisahnya. Dia berkata bahawa dia sedang memandu di sebuah lebuh raya pada lewat malam bersama kedua ibu bapanya, isterinya dan bayi mereka. Okey, kesemua penumpang sedang tidur, membuatkan dia juga rasa mengantuk. Tiba-tiba dia ternampak sebuah lori datang dari arah hadapan tetapi di jalan bertentangan. Lori itu melepasinya dengan laju dan belum sempat dia menghadap apa yang berlaku, perkara yang sama berlaku lagi dan ia terus berulang-ulang. Kemudian perkara tersebut berubah di mana lori tersebut mula muncul di belakangnya dan dia menyedari bahawa lori tersebut mengejarnya. Cuba untuk tidak panik, dia memecut laju. Apabila dia tiba di atas bukit, dia tiba-tiba ternampak sebuah kenderaan menghala ke arahnya. Dia mengelak dengan begitu drastik tetapi hilang kawalan dan dia pun terbabas, terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Kemudian dia memberitahu DJ radio tersebut bahawa kemalangan itu membunuh semua ahli keluarganya. Dia kedengaran sangat terganggu dan sebelum meletak telefon, pemandu tersebut memberitahu bahawa kemalangan itu juga meragut nyawanya. DJ tersebut menyangkakan bahawa ia adalah panggilan prank dan dia pun ketawa macam tu. Walau bagaimanapun, akhbar keesokan harinya memaparkan sebuah kisah di muka depan, mengatakan bahawa berlakunya satu kemalangan di lebuh raya tersebut sama seperti yang diceritakan oleh lelaki yang call dia malam tu. Sebuah kereta terbabas dan membunuh satu pasangan warga emas, seorang suami dan isteri serta bayi mereka. DJ tersebut sangat terkejut melihat berita tersebut. Dia dengan kelang kabutnya cuba untuk mendengar kembali rakaman pita tentang kisah misteri yang diceritakan lelaki itu. Namun tiada apa yang didengarinya melainkan bunyi sunyi sepi. Okey, kita masuk kepada kisah yang kedua, iaitu Merman. Okey, kisah ni berlaku pada tahun 2006.
Gambar-gambar yang mengejutkan mula tersebar di laman sesawang Malaysia yang kelihatannya menunjukkan apa yang digambarkan sebagai merman, iaitu ikan duyung versi lelaki. Ia dikatakan ditangkap oleh seorang nelayan di pantai Teluk Bahang di Pulau Pinang. Terdapat 6 gambar makhluk ini yang diambil dari pelbagai sudut. Gambar-gambar tersebut dilampirkan ke email yang tersebar, mendakwa bahawa akhbar-akhbar tidak dibenarkan berkongsi gambar tersebut. Merman itu kelihatan sama-sama seperti manusia dan seolah-olah mempunyai saiz badan kira-kira saiz lelaki dewasa. Terdapat 2 sirip panjang yang menyerupai telinga besar di kepalanya. Ia mempunyai 2 lengan dan badannya dilitupi dengan sirip dari kepala sampailah ke kaki. Tidak lama kemudian, para penyiasat internet mendakwa bahawa gambar itu datang dari jualan eBay di Florida. Tetapi para ahli teori konspirasi tegak percaya bahawa ini hanyalah sebahagian daripada cubaan untuk menutup kisah ini dan terdapat lebih banyak merman di Laut Malaysia. Okey, kita masuk kepada cerita yang ketiga, iaitu hantu Janet Sarawak. Okey, kisah ini menceritakan tentang seorang jururawat Cina muda di hospital awam kucing yang bernama Janet. Legenda berkata bahawa dia hilang sekitar tahun 1960-an macam tu. Ini adalah ketika berlakunya wabak pencolekan di bandar ini. Apa yang pihak polis telah tahu bahawa pencolekan itu mungkin dikaitkan dengan pembinaan jambatan Satok. Jika pembinaan jambatan itu dilambatkan, ia bermakna bahawa ruh-ruh di kawasan itu berasa tidak senang dan pengorbanan manusia perlu dibuat untuk menenangkan mereka. Rupa-rupanya ruh-ruh jahat ini lebih suka mengorbankan anak dara tetapi hanya menggunakan kepala mereka. Ini bermakna mereka akan dipenggal dan kepala mereka tertanam di tiang-tiang konkrit untuk mengukuhkan jambatan. Akhirnya mereka menemui badan Janet tanpa kepala yang mengesahkan teori polis. Ibu bapa Janet yang tersangat sedih menguburkannya dengan pakaian dan kasut berwarna merah. Mengikut beberapa sistem kepercayaan Cina, jika seorang wanita mati memakai baju berwarna merah, dia akan kembali sebagai semangat yang berdendam. Mereka mengatakan bahawa ibu bapanya melakukan ini supaya dia dapat kembali dari kematian dan membalas dendam terhadap pembunuhnya. Kemudian penampakan Janet bermula. Penduduk kampung di pinggir bandar dilaporkan melihat seorang wanita misteri berpakaian merah di mana dia akan menunggang motosikal atau menyeberang feri. Dia sering kali meninggalkan nota-nota neraka Cina. Usaha untuk mencari pembunuhnya diteruskan dan dia tidak peduli siapa yang cuba menghalangnya. Okey guys, antara 3 kisah seram yang aku ceritakan dalam cerita ni, korang rasa yang mana paling seram dan korang rasa yang mana paling benar lah kisah dia yang berlaku pada zaman 90-an macam tu. Korang boleh komen dekat bawah ni. Dan kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa like and share video ni. Tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya korang tidak tertinggalan dengan video aku selepas ni, dan supaya aku semangat sikit untuk buat konten-konten YouTube ni. Okey, aku rasa dah tak ada apa-apa. Kita jumpa ke next video. Bye bye. Assalamualaikum.